Didik TV KPM. Okey, terima kasih Nisa. Okey, anak-anak murid di rumah, cikgu minta fokus sekejap dengan cikgu. Kita tak lama ni. Baik. Okey Nisa, tadi kita dah belajar mengenai bahan dan fungsi-fungsi. Baik. Okey, sekarang ni kita akan menyentuh topik alat dan fungsinya. Okey Nisa, alat-alat ni semua kita gunakan untuk penyediaan puding. Sama je macam bahan-bahan yang saya tunjukkan tadi. Baik. Okey, kita tengok alat dan fungsinya. Okey, yang pertama, yang ni dapur Nisa. Ya. Okey, murid-murid di rumah, kalau di sekolah kita nampaklah ada dapur yang besar dan saya tak boleh nak bawa lah pergi masuk ke dalam studio. Okey, dapur ni kita gunakan untuk memasak makanan, sama ada menggunakan gas ataupun elektrik. Okey, sekarang ni kita banyak gunakan yang elektrik lah Nisa, sebab lebih selamat untuk murid-murid pendidikan khas terutamanya. Baik. Tak bermain api. Okey Nisa, yang kedua, ketuhar. Okey, murid-murid di rumah, kalau kita dapat lihat, ia ialah gambar ketuhar ataupun oven. Okey, kita gunakan untuk membakar pastry dan produk bakery. Okey Nisa, rasa-rasanya puding apa yang kita gunakan untuk gunakan ketuhar ni? Ketuhar puding roti. Pandai sebab Nisa suka dengan puding roti kan? Okey Nisa, pandai. Bagus Nisa. Okey, yang ketiga, meja kerja. Okey, meja kerja yang sesuai membantu menyediakan produk dengan lebih sistematik. Kenapa Nisa? Lebih besar meja tu, lebih banyak ruang dan barang-barang yang kita boleh letak dan untuk persediaan mise en place, penyediaan puding. Baik. Okey Nisa, seterusnya Nisa, peti sejuk. Okay, peti sejuk seperti murid-murid kat rumah juga pasti tahu apa itu gunanya dan fungsi peti sejuk. Okey, untuk menyimpan dan menyejukkan hidangan puding yang telah siap. Okey Nisa, pandailah. Okey, alat dan fungsi yang seterusnya. Okey, kalau tak ada gambar, maksudnya cikgu telah sediakan di atas meja di hadapan Nisa ni, murid-murid. Okey, yang pertama Nisa, penimbang. Okey, penimbang. Kita. Okey, kita gunakan sebagai untuk menimbang bahan dengan tepat. Baik. Maknanya penggunaan penimbang digital ni lebih efisien lah pada masa sekarang sebab kita nampak nombor terutamanya untuk murid-murid pendidikan khas. Baik. Okey, kita tak perlu nak baca jarum pada nombor. Okey, yang kedua Nisa, pengisar makanan. Yang mana Nisa? Pengisar makanan yang ini. Okey Nisa, pengisar makanan yang di depan Nisa tu pelbagai fungsi. Pelbagai fungsi maknanya bukan saja digunakan untuk mengisar makanan. Tapi juga boleh buat minuman. Pandai Nisa. Okey, kita gunakan untuk mengisar bahan menjadi halus dan lebih licin. Okey, yang ketiga, sudu penyukat. Okay, saya Nisa, jumpa dah cikgu. Sudu penyukat ni bentuk dia kecil sikit. Okey, dia digunakan untuk menyukat bahan. Baik. Okey Nisa, cikgu dah tertekan slide. Okey, tak apa cikgu. Teruskan Baik. Okey, yang keempat, cawan penyukat. Cawan penyukat ni yang ini. Nisa, cawan penyukat ni dia besar sikit daripada sudu penyukat. Baik. Okey, yang Nisa tunjuk tu bukan cawan penyukat. Oh, bukan. Salah. Okey, Nisa cuba tengok betul-betul semula. Tengok betul-betul. Sebelah cawan. je. Baik. Dia besar sedikit salah daripada sudu penyukat. Tak apa Nisa, salah. Ini ialah proses pembelajaran. Baik. Okey, cawan penyukat kita gunakan untuk menyukat bahan dalam kuantiti yang sederhana banyak. Baik. Okey Nisa, seterusnya jak penyukat. Okey, murid-murid di rumah mungkin nampak juga di bengkel di sekolah ataupun di rumah. Jak penyukat ni kita gunakan untuk menyukat cecair seperti air, krim dan juga susu. Baik. Okey Nisa, terima kasih. Seterusnya, mangkuk adunan tahan karat. Mangkuk adunan. Okey, murid-murid di rumah, untuk pengetahuan, mangkuk adunan ni kita ada pelbagai jenis dan pelbagai saiz. Ada yang besar seperti di tangan kiri Nisa dan kecil sedikit di tangan kanan Nisa. Apa gunanya mangkuk adunan ni? Kita gunakan untuk menyukat bahan yang telah disukat
untuk ataupun mengadun Bahan. Maknanya bahan-bahan tadi tu kita campurkan dan mise en place tadi, penyediaan bahan tadi kita masukkan dalam mangkuk dan kita susun atas meja ikut aturan. Okey, seterusnya pemukul telur. Pemukul telur yang ini cikgu. Okey, murid-murid pernah tengok tak pemukul telur ni? Selalu kita guna untuk apa? Pukul telur saja ke? Untuk mengadun pun boleh ya cikgu. Pandai Nisa. Murid-murid di rumah juga mungkin terfikir benda yang sama. Okey, pemukul telur ni kita gunakan untuk mencampurkan cecair dan bahan kering secara manual. Maknanya kita tak guna mesin. Okey, seterusnya sudip kayu. Sudip kayu. Okey, sudip kayu mestilah diperbuat daripada kayu. Kan murid-murid? Okey, sudip kayu ni kita gunakan untuk mengacau adunan. Okey. Seterusnya Nisa. Ya. Okey, spatula Nisa. Spatula. Saya cari cikgu ya. Okey, saya jumpa dah. Okey, yang betul. ini ya cikgu? Betul Nisa. Okey, murid-murid di rumah, spatula kita gunakan untuk mengacau adunan ataupun mengaup balik. Okey, Nisa tahu tak mengaup balik tu macam mana? Cikgu? Okey, Nisa kena ambil mangkuk adunan tu. Adunan. Masukkan tangan. Masukkan tangan. Kemudian terbalikkan. Terbalikkan. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan juga murid-murid di rumah, kaut balik ni tak boleh dibuat dengan terlalu cepat. Maknanya perlahan teknik saja. ni selalu kita gunakan untuk krim dan juga kek. Krim dan juga Kek. kek. Baik. Untuk mata pelajaran kek nanti. Okey Nisa, seterusnya acuan puding. Acuan puding. Okey, ada di sini Nisa. Okey. Kalau murid-murid dapat tengok ni, cikgu ada bawa 3 jenis acuan, yang plastik dan juga aluminium. Okey. Dan juga ada juga yang kecil yang boleh dikukuslah kalau kita ada puding kukus. Baik. Okey, kegunaan acuan puding ini untuk mendapatkan bentuk puding yang cantik dan seragam. Bila puding tu cantik, seragam, Nisa pun terliur juga nak pergi beli dekat kedai. Kita kan? nampak lebih berselera. Betul Nisa. Okey, seterusnya bekas kaca. Okey, cikgu tunjuk bekas kaca. Baik, silakan cikgu. Okey, bekas kaca ni kita gunakan untuk membentuk dan menyejukkan serta menyimpan agar-agar ataupun puding. Baik. Okey. Contoh yang senang tadi itulah agar-agar sirap bersantan. Sirap bersantan. Kita akan gunakan Bekas yang ringkas sahaja. Okey. Baik. Okey cikgu, saya dah tahu dah bahan-bahan ataupun bahan-bahan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan puding. Sekarang ni kita nak buat apa ni cikgu? Saya nak kena Nisa. memasak ke? Salah tu. Kita tak buat masak. Tak buat. Okey, baik. Hari ni kita tak ada buat apa-apa aktiviti masakan. Baik, cikgu. Okey, jadi cikgu telah sediakan kad. Kad di atas meja Nisa. Kad itu boleh tunjukkan dekat kawan-kawan di rumah. Okey, kad ni ialah fungsi-fungsi bahan dan fungsi-fungsi alatan. Baik. Mise en place, penyediaan puding. Okey, cikgu nak ada beberapa tu yang mana Nisa rasa Nisa tahu, Nisa faham dan Nisa boleh recap balik apa yang kita belajar tadi. Nisa letakkan di atas bahan-bahan tersebut. Alatan tersebut, cikgu. Baik. Okey, saya rasa jom murid-murid di rumah kita lakukan bersama-sama. Boleh? Baik. Saya tahu yang pertama, fungsi yang di tangan saya menyukat bahan dalam kuantiti sederhana banyak. Kalau sederhana banyak, saya rasa tadi ni cawan penyukat. Saya angkatlah boleh cikgu untuk boleh tunjukkan dekat kawan-kawan yang lain. Cawan penyukat menyukat bahan dalam kuantiti sederhana banyak. Betul ke cikgu? Betul Nisa. Betul. Baik, okey. Yang seterusnya Nisa letak je dekat atas tu. Baik, seterusnya untuk yang ini. Mengacau adunan ya. Yang ini ya cikgu? Ya, betul. Betul? Betul. Okey, baik. Saya akan letakkan di hadapannya. Kemudian saya ada menyukat cecair seperti air, krim dan susu. Kalau tadi menyukat sederhana banyak, kalau cecair, saya tahu yang ini adalah jak penyukat. Betul ke cikgu? Betul Nisa. Betul. Okey Nisa. Baik, okey. Saya letakkan di hadapan ni cikgu. Ya, betul. Okey, kemudian
Okey. Fungsi seterusnya mendapatkan bentuk puding yang cantik dan seragam. Oh, kalau cantik dan seragam ni, kalau bentuk pastinya acuan. Betul, Nisa. Boleh cikgu tolong saya? Acuan di sebelah boleh, sana. Nisa. Okey. Baik. Bagus, Nisa. Terima kasih. Okey. Okey, sekarang ni, yang ini. Mengisar bahan menjadi halus dan licin. Halus dan licin, mengisar. Jadi, saya rasa pengisar, cikgu. Yang ini, betul, pengisar. Nisa. Saya letakkan di hadapan ya. Kenapa kita perlu kisar, Nisa? Untuk memudahkan bahan-bahan diadun bila ianya sudah dikisar menjadi lebih halus dan licin. Betul, tak, cikgu? Nisa. Kemudian kita akan tambahkan tekstur. Okey, betul, Nisa. Seterusnya, Nisa. Seterusnya, membentuk dan menyejukkan serta menyimpan agar-agar atau puding. Okey. Yang ini saya rasa dia berkaitan dengan acuan juga, tetapi lebih spesifiknya menyimpan bekas kaca. Betul, ya, cikgu? Nisa. Betul, Nisa. Boleh cikgu Ya, tolong angkatkan bekas kaca, tunjukkan kepada murid di rumah. Ni bekas kaca. Baik. Baik, okey. Seterusnya saya ada beberapa lagi fungsi-fungsi. Menyukat bahan dalam kuantiti sedikit. Okey, sedikit. Tadi sederhana. Sedikit kita ada ni. Sudu penyukat. Sudu penyukat. Sudu penyukat. Betul, Nisa. Baik. Pandai. Okey. Baik, murid-murid. Saya letak di hadapan ya. Okey. Kemudian, menyukat bahan yang telah disukat atau digunakan untuk mengadun bahan. Ini dia. Mangkuk. Mangkuk adunan kita ya, cikgu. Ya, betul, ini Nisa. Tadi. Baik. Mangkuk adunan tahan karat. Saya akan letakkan di hadapan. Seterusnya, mencampurkan cecair dan bahan kering secara manual. Mengadunkan bahan cecair secara manual. Kalau manual tadi, yang inilah ya, cikgu. Betul, Nisa. Betul, Nisa. Betul. Tak apa, cikgu saja je nak tengok Nisa supaya Nisa boleh refresh balik yang kita belajar tadi. Okey, jadi mengadun adunan tu kita gunakan alat apa? Mengacau adunan kita gunakan yang ini sudip kayu ke, cikgu? Betul, Nisa. Bagus. Sudip kayu. Okey, pandai. Okey, kemudian memasak cecair atau sos seperti agar-agar. Masak. Memasak, Nisa. Yang ini saya tak pastilah, cikgu. Tak pasti. Skip ke? Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, mengacau adunan atau mengaup balik. Murid-murid ingat tak perkataan mengaup tadi? Saya ingat, cikgu. Kejap saya cari. Teknik tadi, teknik mengaup balik. Mengaup. Okey, saya dah jumpa. Okey. Spatula. Okey. Betul, Nisa. Betul? Betul, Nisa. Nisa. Okey, cikgu. Sekarang saya nak cikgu minta bantu bantuan. yang last tu. Boleh memasak cecair ataupun sos seperti agar-agar. Mana Selalu satu orang tadi? masak cecair dekat mana, Nisa? Kita letakkan bahan-bahan cecair yang kita nak masak atas dapur tadi di dalam apa? Dalam periuk. Yes. Periuk. Betul, Nisa. Periuk. Yang ini? Jadi cikgu bantu boleh, letak cikgu. di hadapan. Betul, cikgu? Okey, Nisa. Kita semak satu-satu. Boleh. Okey, kita semak beberapa lah yang daripada sini ke meja Nisa. Boleh, tak Okey, masalah. yang ni mangkuk, acuan. Acuan. Okey, gunakan untuk mendapatkan bentuk puding supaya lebih menarik. Okey, betul, Nisa. Betul. Okey. Yang ni bekas kaca kita gunakan untuk meletakkan agar-agar dan menyimpan agar-agar yang telah siap. Siap, baik. Okey, Nisa. Okey, seterusnya, Nisa. Tadi jak penyukat apa Nisa letak tadi? Untuk menyukat cecair seperti air, krim dan susu. Okey, untuk Betul? menyukat cecair, air, krim ataupun susu. Jadi murid-murid di rumah, kalau kita nak gunakan tepung dan kita sukat menggunakan jak penyukat tu, adakah ianya betul ataupun salah, Nisa? Salah sebab jak penyukat untuk cecair. Untuk cecair, betul, Nisa. Jadi kalau kita nak menyukat bahan-bahan selain daripada cecair, kita gunakan
Penimbang. Ya, Nisa, betul. Penimbang Pandai digital. Nisa. Okey, Nisa pun dah letakkan betul dekat situ. Baik, yang ini cikgu ya? Ya, Okey. betul. Okey, seterusnya Nisa. Seterusnya, Sudu penyukat tadi, Nisa. sudu penyukat yang ini. ya. Menyukat bahan dalam kuantiti sedikit. Kuantiti yang sedikit. Cikgu Betul nak ke? tekankan, Nisa. Kalau sudu, kita gunakan sedikit. Kalau cawan kita gunakan sederhana banyak. Baik. Okey, Nisa. Nampaknya semua betul lah, Nisa. Betul. Hebatlah. Tepuk tangan untuk Nisa, ya. Tepuk Yeay. tangan cara orang pekak. Terima kasih. Okey, nasihat. Tahniah kerana Terima kasih. berjaya mengingat semula alat-alatan dan fungsi yang kita gunakan untuk mise en place penyediaan puding. Okey, murid-murid di rumah juga mungkin boleh juga membuat kuis bersama guru-guru di sekolah, di dalam bengkel, serta mungkin dengan ibu bapa juga di rumah. Betul. Untuk mengingat apakah fungsi alat yang telah kita pelajari pada hari ini. Didik TV KPM